Pucuk manis bermatang budi, pucuk purut digetus rusa. Yang manis bernama budi, yang indah bernama bahasa. Terima kasih Tuan Peneraju Majlis, barisan hakim yang sentiasa berada di paksi kebenaran, penjaga masa yang setia dengan randiknya, guru-guru penggerak generasi berwawasan, seterusnya warga maya yang berkarisma. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera pembuka bicara. Sebelum lancang menuju ke muara, sebelum kita membelah bicara, sebelum isi menyusur hujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk pidato saya, fungsi bahasa Melayu di Malaysia. Di Malaysia, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan sekaligus berfungsi sebagai bahasa rasmi negara. Bahasa kebangsaan dapat ditakrifkan sebagai bahasa yang diterima dan digunakan oleh penduduk dalam sesebuah negara. Bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia ialah bahasa Melayu. Hadirin, wancana saya yang pertama. Fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Selain dipilih sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara. Maksud bahasa rasmi ialah bahasa utama yang digunakan dalam segala urusan pentadbiran dan urusan rasmi negara. Contohnya, bahasa Melayu digunakan dalam sistem pendidikan negara, urusan surat menyurat, mesyuarat dan pentadbiran negara. Cuba kita renung, bukakan mata, celikkan minda. Dalam mesyuarat-mesyuarat di kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, di parlimen-parlimen, di seminar-seminar, di persidangan, bahkan dalam perbicaraan di mahkamah, mesti diutamakan penggunaan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa lain selain bahasa Melayu adalah menyalahi artikel 152 Perlembagaan Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, wancana saya yang kedua. Fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan rakyat Malaysia. Bahasa perpaduan bermaksud bahasa yang digunakan sebagai tali pengikat permuafakatan antara masyarakat. Hal ini kerana masyarakat kita adalah masyarakat majmuk yang berbeza kepercayaan, amalan, budaya, agama dan bahasa. Bahasa Melayu dapat memainkan peranan sebagai penyatu kepelbagaian tersebut melalui penggunaan bersama atau satu bahasa untuk satu negara. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, wancana saya yang ketiga, bahasa Melayu boleh menjadi bahasa ilmu kerana mempunyai ciri-ciri keintelektualan bahasa. Keintelektualan bahasa bermaksud keupayaan bahasa dalam menyampaikan buah fikiran, hujah, pendapat yang tepat dan dapat dilenturkan dengan mudah. Bahasa Melayu juga boleh menjadi bahasa ilmu kerana mempunyai ciri-ciri kesempurnaan bahasa iaitu kestabilan seperti pembentukan istilah atau konsep dan peraturan seperti ejaan, sebutan, pemakaian, tata bahasa dan lain-lain lagi. Satu lagi ciri kesempurnaan iaitu kelenturan, di mana bahasa Melayu mudah untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran dan perubahan yang berlaku dari semasa ke semasa. Hadirin hadirat sekalian, setelah frasa demi frasa tajuk pidato saya ini dikupas, maka dapatlah saya menutup rumusan bahawa bahasa Melayu memikul tanggungjawab yang besar dalam mengangkat martabat dan bangsa di tanah air yang tercinta ini. Oleh itu, segala fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa perpaduan dan bahasa ilmu perlu terus didaulatkan agar keperkasaan Melayu kekal dan dikagumi. Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang bahasa dijulang biar kekal sepanjang zaman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.